S. Apa yang maksud ini adalah kunci kejayaan dalam MBA. Kat luar mungkin anda ada berbagai-bagai kelayakan ilmu macam-macam untuk berjaya dalam bidang apa jua yang anda suka kan. Tapi dia tak dibincangkan di sini. Itu simpan di luar kita. Untuk perjumpaan kita malam ini, kita segala perkongsian adalah berkisar tentang MBA. So kunci kejayaan. So apakah sebenarnya kunci kejayaan dalam MBA ini? Kita tengok ramai leaders yang berjaya, kalau dilihat segi fizikal, tak semua lawa, tak semua handsome. Tapi kalau dia bandingkan sebelum berjaya dengan dah berjaya, banyak beza. Yang tak lawa jadi lawa. Yang dah lawa bertambah lawa. Apa sebenarnya buat mereka berubah jadi macam tu? Mesti ada something kan? Mesti ada kunci, mesti ada rahsia di sebalik kejayaan itu. So malam ini saya akan berkongsi dengan anda sedikit sebanyak apa yang saya belajar dan apa yang saya alami, dan semoga apa yang dikongsikan ini dapat memberi manfaat kita semua. Yang pertama, untuk berjaya dalam bisnes MBA, yang pertama kita kena tukar, berani berubah. Berubah apa? Nombor satu, bila kita sign up MBA, sign up sama ada you jadi ABO ke jadi APC ya. Kalau macam saya dulu, saya sign up RM75 lah. 90. Tak, sebelum 90 lagi. Masa tu 75 je naik, lepas tu turun balik harga sekarang. Okay. So, bila kita sign up sebagai distributor MBA, kita sebenarnya partner kepada MBA. Partner maksudnya, kita ini MBA tak jual barang tu kepada sesiapa kecuali melalui kita. Kita sebagai pengedar MBA, hanya kita yang dibenarkan membeli dan boleh membeli. MBA tak jual satu barang pun. MBA hanya buat produk, berkongsi ilmu pasal produk dan kita yang akan pasarkan. So bila kita dah jadi ABO MBA, apa kita kena buat? Kita kena tukar. So kita nak beli apa-apa, kita beli daripada kedai kita sendiri. Betul tak? Kalau kita buka stesen minyak Shell, takkan kita nak pergi isi minyak di Petronas? Sebenarnya kalau kawasan situ tak ada stesen minyak Shell, okeylah pergi tukar minyak kat situ kan. Isi minyak kat situ. Begitu juga dengan MBA. MBA, di kedai MBA ada lebih 700 produk. Takkan satu produk pun tak ada yang kita guna. Tak mungkin ya. Selagi kita manusia biasa, pasti kita akan guna beberapa dan kita akan suka beberapa. So kita tukar kedai, nak beli barang-barang apa-apa, tiap-tiap bulan yang kita nak beli barang, kita check di kedai kita dahulu. Kalau ada di kedai kita, maka kita beli di kedai kita. Kalau tak ada, contohnya ikan ayam apa semua tu, beli. MBA tak jual ayam, MBA tak jual ikan. So, sayur apa semua tak jual, tapi MBA jual suplemen. Suplemen boleh beli, nak beli sayur betul, beli kat luar. Okey. Dan lagi satu, tukar jenama. Tukar jenama ni, kalau sebelum ni bangun pagi gosok gigi. Gosok kan, tak kisahlah ada gigi tak ada gigi, tetap kita gosok, betul tak? So gosok nak pakai brand apa? Selalu orang pakai brand C. Dah berpuluh tahun pakai brand C, tapi 1 sen berarti dia tak bagi kita apa-apa, betul tak? Daripada datuk nenek moyang kita pakai brand C, tak pernah dapat apa-apa. Masuk peladuan pun tak pernah menang. Apatah lagi nak bagi duit. Tapi dengan sekarang, kalau kita pakai brand kita, brand Glister, beli sebatang, kalau macam saya beli sebatang dengan akaun saya, 15 hari bulan saya dapat balik 21% daripada situ. Dapat balik apa? RM4. Beliau bagi satu dapat duit RM4. Best tak? Tapi kalau beli brand kat luar, tak dapat apa-apa. Itu baru satu. Kat Malaysia ni ada 30 juta orang yang boleh gosok gigi. Kan? So, kalau kita sendiri, pasangan kita, keluarga kita, anak-anak kita mula bertukar, insya-Allah setakat nak capai 21% tak ada masalah. Sebab apa? Sebab ramai orang capai. Takkan kita tak boleh capai. Sedangkan ini kedai kita sendiri. Betul tak? So kita jadi prosumer yang buat marketing pasal produk kita sendiri, yang mengesyorkan kepada kawan-kawan saudara mara supaya menggunakan produk kita sendiri yang dapat lebih manfaat dibandingkan brand X kat luar. So rasa boleh tukar? Boleh. Boleh tukar, hantar balik lah. Tak apa. Alright, so nombor 2, nak berjaya dalam MBA. Okay, anda tengok kat situ. Kenapa saya letak gambar ni? Gambar ni salah satu sebabnya minggu depan kita akan pergi buat MBS di sini. Ini adalah Dewan di KDE. Kelab Darul Ihsan. Kelab Darul Ihsan. Okay. The last time kita buat MUS kat sana. Kita buat ready kat sana.
Dan gambar yang kat depan sekali, untuk pengetahuan anda semua adalah dalam dunia ni ada 3 couple lah yang Melayu kan. 4 couple Melayu yang capai double diamond. Dan beliau adalah salah seorang. Ini adalah Kak Anissa. Okey. Salah seorang lagi double diamond. Kita punya grup lah. Trust Network punya grup kan. Soalan dalam kawasan sana. Tapi ini adalah Kak Anissa. Dia capai dulu, dah lama capai double diamond. Tapi tengok apa dia buat bila dia datang seminar. Dia datang rally. Walaupun dia orang kadang-kadang orang Melayu, dia salah seorang yang paling tinggi pencapaian dia, tapi dia tetap ambil nota. Maksudnya, mereka yang berjaya ialah mereka yang menghadiri setiap perjumpaan dan mereka yang tidak henti-henti belajar. So, kita yang belum capai lagi, kalau malam ni ada orang ambil nota tak? Orang main handphone. Orang buka Zoom, tutup video, lepas tu tengok TV. Buka TV. Tengok Facebook. Ini adalah contoh mereka yang dah berjaya. Dan tengok orang sebelah apa semua tu. Semua khusyuk mendengarnya. Sebab apa? Ini adalah leaders. Kita punya FADC. Haji Salim pun ada kat situ. Ambil gambar. Sibuk ambil gambar. Yalah saya lah ambil gambar. Masa tu sebab saya yang jadi PM masa tu. Okey. So, saya sini nak tunjuk untuk berjaya bisnes LB, kita kena hadiri setiap perjumpaan. So, siapa-siapa yang tak sign up untuk hadiri MBS hujung minggu ni ataupun saya tak bayar, anda memang rugi. Sebab tempat limited. Okey. RM70. Memang sangat murah. Untuk dapat makan pagi, makan tadi, makan petang. Dan belum ada satu hari. Dan leaders yang datang, satu Malaysia datang untuk berkongsi. Tu leaders yang datang berkongsi pun bayar tau. So anda sendiri yang tak buat apa-apa, RM170 mahal tak nak datang. Memang rugilah. Jadi dia setiap MV datang ke buat orang-orang hari ni tak nak datang. Alright. So salah satu cara lagi nak belajar adalah dengan banyak membaca. Sebab kat luar banyak buku. Sekarang ni senang tau. Kalau macam saya dulu nak pergi library, kita check buku ada. Bila kita check kat rak, buku tak ada. Sekarang buka telefon, buka internet, kerana banyak buku. Digital buku punya. Boleh baca. Free semua. Okey. Dan bila kita datang ke perjumpaan MB semua macam ni, sebolehnya bawa prospek atau kita pergi untuk buat demo, kita bawa peralatan. Sebab apa? Bisnes ini adalah network bisnes. So kalau kita tak bawa prospek, network kita takkan berkembang. Kalau tak berkembang, maksudnya kuranglah dia punya result. Okey? Dan bila kita belajar sesuatu, contohnya malam ni kita belajar produk Neutralite. So kita patutnya set target. Set target. Kalau tak guna lagi, set target nak guna. Esok pergi cari ataupun malam ni pun boleh order online. Okey. Dan kita juga mesti set target nak jual juga. Bila kita dah pakai, sebab produk semua produk bagus. Okey. Dan bukan setakat kita sahaja dan kita kongsi dengan kita dengan grup supaya buat benda yang sama. Dia jual saja dan kita beri khidmat kepada mereka. Ini sebab kenapa kita perlu belajar untuk berjaya bisnes ini, sebab ini adalah self-development. Ini adalah bisnes kita sendiri. Okey, kita tak ada bos. Dan kita tak ada pekerja. Kita lah bos, kita lah pekerja. Okey, kalau kita tak buat, kita tak belajar cepat-cepat dan praktis cepat-cepat, maksud kita akan lambat dapat kejayaan. Okey, so kunci kedua adalah belajar. So apakah kunci nombor 3? Nombor 3, kita nak belajar kena ada cikgu. Kena ada mentor. Okey, kalau belajar sendiri-sendiri takut jadi ajaran sesat. Tak boleh nak define, nak bezakan nak yang mana betul, yang mana tak betul. Sebab tu penting bila kita belajar kena datang meeting. Sebab apa? Di tempat meeting, tempat belajar, di kelas itu ada cikgu, ada mentor, itu ada mereka yang dah berjaya, yang boleh tunjuk cara bagaimana mereka buat, bagaimana mereka berjaya supaya menjadi satu guideline kepada kita untuk ikut. Sebab tu kata dalam bisnes ni kena ada idola kita, kena ada ikutan kita.
kita itu dia itu pemimpin yang dah berjaya. Okey. Bila kita dah ikut, dah follow, jangan melawan pula. Jangan buat mandang mentang-mentang kat luar kita drive kereta Ferrari. Kita punya FDC belum lagi, baru Porsche, kita nak berlagak. Lalu kita rumah besar lagi, rumah banglo besar lagi, kita nak lawan token. Kita income kita besar lagi, sekolah tinggi lagi, nak lawan token. Itu yang anda ada adalah di luar. Sebab tu orang kata bila datang meeting, title, pangkat ada kat luar, simpan kat luar. Jangan bawa masuk tempat meeting. Sebab apa? Sebab bila bawa masuk, dia tak match lah. Dia tak ngam lah situ. Sebab apa? Kita datang untuk belajar dengan cikgu, dengan guru, tiba-tiba kita nak lawan guru. So, orang kata, kurang ajar sikit lah cakap macam tu kan. So, kita tak nak kurang ajar dengan mentor. Sebab apa? Nanti tak berkat ilmu yang kita belajar. Betul tak? So, penting belajar kena ada mentor. Dan jangan melawan. Seterusnya, keempat kunci untuk berjaya adalah kita kena ada kumpulan. Sebab apa? Ini adalah network business. Okay? Ini bukan skim cepat kaya. So, bila kita network, maksudnya rangkaian. Rangkaian ni adalah kumpulan. Okay? Lagi banyak kita berkongsi, lagi banyak kita berpeluang untuk membesarkan network kita. So, jangan kedekut ilmu. Ada setengah orang takut nak bagi tahu dia punya grup, nak kongsi kumpulan, orang suruh kongsi. House meeting macam ni pun tak nak, takut ilmu dah orang tahu. Kan? Takut orang lain capai 21, takut dia orang lain dapat customer, hilang customer. No, jangan fikir macam tu, jangan fikir negatif macam tu. Sebab apa? Sebab ilmu ni salah satu perkara yang kita boleh bawa mati ialah ilmu manfaat yang yang diajar. So kalau kita ajar orang buat Ruby lagi bagus. Bukan kita hilang, sebab apa? Ilmu yang dikongsikan network tu makin besar, lagi banyak kita dapat manfaat. InsyaAllah lagi banyak dapat pahala daripada tu. Okey, pahala berpanjangan. So bila kita buat kumpulan ni, kita tunjuk demo, senang orang nak faham. Dia mudah berdekat lagi. Sekali tunjuk, dia 10 orang. Sekali tunjuk, 100 orang tengok. Instead of one to one. Okay. So, chances nak dapat result lagi besar tu lagi mudah. So, Abu Putih kata, monkey see, monkey do. You tak buat, teamwork you tak buat lah. So, kalau you nak you punya downline semua bagus-bagus, so you buat bagus-bagus. Mungkin belum ada result lagi sekarang, tapi act like one. Okay. Berlagak macam dah dapat. Contohnya macam dah datang meeting pakai kod apa semua kan. Padahal kat luar tak ada lah pakai kod kan. Tapi kita cakap bisnes juta-juta. Orang bisnes juta-juta, kita tak boleh nak ikut Mark Zuckerberg apa semua gitu. Kan? Dia dah billionaire. Dia tak buat apa dah billionaire. Tak kisah kan. Tapi kita belum ada result lagi, so kita follow orang yang dah berjaya. Alright, so ingat nombor 4 dah berjaya. Key number 4 is kumpulan. Mesti ada kumpulan. Work as a team. Seterusnya, leverage. Leverage maksudnya kat sini, kita kena manfaatkan segala kemudahan yang disediakan oleh business partner kita. Oleh partner kita maksud Amway. Amway dah sediakan produk. Okay. Amway dah sediakan website. Amway dah sediakan social media. Dah ada kat YouTube apa semua tu. Okay. Semua dah ada. Kita gunalah. Kenapa kita perlu buat seorang-seorang nak buang masa? Okey. Kita boleh bawa prospek pergi ke brand center kat Amway, boleh pergi ke kedai, boleh tengok barang-barang kat situ. Okey. So kita ada group meeting, macam Trust Network buat MBS ni. So kita bawalah prospek kita kat sana, kita bertemu dengan mereka yang dah berjaya, boleh berkongsi pengalaman mereka. So, kalau kita baru dalam bisnes ni, baru nak bercakap, orang cakap, alah kau pun tak ada apa-apa kan. Yes. Tapi at least kita ada peluang. Okay. So, kita bawa jumpa mereka-mereka yang dah berjaya. Dan cara nak bawa itu, gunakan kreativiti anda sendirilah. Betul tak? So, leverage itu penting. Sebab dia menjimatkan masa. Sebab apa? Bisnes ni, macam saya cakap dari awal tadi, bisnes ni untuk orang yang boleh, yang suka meniru.
Yang terror meniru. Kalau dia terror tiru, insya-Allah dia cepat capai. Okey. Dan leverage pada mereka-mereka yang dah capai result. Insya-Allah kita pun cepat capai juga. Seterusnya, yang nombor 6. Sikap. Sikap ni benda tak nampak lah. Benda dari dalam. Tapi boleh terjemahkan dengan kita punya perwatakan kita. Sikap. Attitude, orang putih kata. Kita kena sentiasa positif. Sebab apa? Dalam bisnes ni, kalau kita jumpa 10 orang sign up, itu something wrong. Sebab apa? Sebab tak, kalau kita tengok kat kedai, tak ada kedai pun, kalau kita pergi supermarket contohnya, ramai orang dalam supermarket kan, betul tak? Tapi tak semua orang beli barang. Tak mungkin semua orang lalu depan kita orang beli barang. Kecuali dia tunggu orang machine gun kat depan tu, buat roadblock, mesti nak beli. Kalau tak, orang takkan beli punya. Betul tak? Ramai orang punya nak beli punya, fikir dulu. Nanti dulu nak pergi tengok kedai lain dulu ke. Nak banding harga, nak banding kualiti, nak rasa dulu. Okay. So, menjadi tugas kita untuk berkongsi dengan mereka supaya bila mereka nak beli, mereka akan buat keputusan akan memilih produk dan membeli produk itu daripada kita. So, kalau orang reject pun, no problem sebab dia bukan reject kita. Okay. Dia bukan reject produk. Mungkin dia tak ada duit masa tu. Mungkin dia tinggal wallet kat rumah. Betul tak? Mungkin dia nak beli bulan depan. So, kita kena selalu bercakap positif, insya-Allah. Mungkin bulan depan dia beli. The next one bagi corner balik dia beli. Kita tak tahu. Sebab kita pun buat macam tu juga kan. Kita pergi pasar malam je, kita pergi supermarket mana-mana. Kalau bawa partner pergi habis semua kedai nak berjalan pergi. Balik beli kedai mula-mula juga. Sama juga kan. So, ini ada pembalasan Tuhan juga lah kan. Kalau orang tak nak beli barang kita sebab apa? Orang tengok kita. Orang kita tanya nombor dulu, tanya azal, tanya PDC. Lalu balik. Kita tak tahu. So, bila customer tu dengan kita, prospek dengan kita, tunjuk sikap yang positif. InsyaAllah, kita akan dapat rezeki kita sendiri lah. Sebab rezeki tak pernah lagi. So, kita percaya pada diri sendiri. So, nak dapat ilmu lebih, kena datang belajar, kena praktis. Dan kita kena pilih dia produk, kita jual produk terbaik di dunia. So, kalau produk terbaik pun kalau kita tu tak confident, orang tak beli juga. Betul tak? Dan last part kita buat, and at least kalau kita dah buat semua tu, tapi tak ada rezeki juga. Kita percaya pada Allah dan Allah kan. Dan bukan rezeki kita. Tapi kalau kita tak cuba, kita tak tahu. Sekarang you all semua, kita semua ni dah dalam bisnes MBA. Semua orang jual produk yang sama. Okay. Dia beli pada harga yang sama. So kenapa ada orang ni boleh jual beratus ribu, ada orang sebatang rokok pun tak boleh jual. Yang tu tanya diri sendiri, saya tak boleh jawab. Betul, padahal semua orang pakai kan. So, yang ketujuh, duplikasi. Bodoh-bodoh ikut. Di ICU, bukan masuk ICU COVID ni. Ikut cakap upline. Upline suruh datang meeting, datang. Upline kata meeting pukul 9, datang pukul 9. Dan 9 pagi, kita 9 malam. Upline suruh pergi MUS ke RM7, bayar. Jangan cakap banyak. Bodoh-bodoh ikut je. Sebab apa? Upline dah capai. Dia tak buat apa, tak apa, dia dah capai lah. Tapi kita nak capai macam upline kita, so kita bodoh lah. Okay? Dan bila kita bodoh, kita sampaikan dan bimbing downline kita pun sama juga supaya mereka pun berjaya sama atau lebih daripada kita. Okay? Kenapa kita perlukan duplicate ni? Sebab apa dalam MBA, dia punya reward adalah lebih kepada kepimpinan. So, lebih banyak kita lahirkan pemimpin, lagi banyak reward yang kita dapat. So, untuk lahirkan pemimpin yang berjaya, kita mesti asuh mereka agar mereka lebih berjaya pada diri kita atau sama atau lebih. At least capai 21%. Sebab bila capai 21%, kita dapat pension. Sebab kita dah capai 21%, kita nak downline kita pun capai 21%. Sebab kalau kita 0%, takkan kita nak semua downline kita 0%. Kan? Kalau kita semua mak bapak yang tak pergi sekolah apa, kita dan anak kita pun masuk sekolah, betul tak? Sama atau lebih. Tak ada orang dalam dunia ni nak anak dia lagi bodoh pada dia. Betul tak? So, begitu juga ada business way. Kita kena duplicate. Supaya keluar tu sama atau lagi handsome daripada dia, lagi cantik daripada kita. So, nak cantik lah, makan Nutrilite, exercise, artistry, apa semua tu. Bulan ni ada offer. So, makan banyak-banyak. Beli banyak-banyak. Bukan makan banyak di gemuk.
makan suplemen. So, kena duplicate. Okay. Sebagaimana kita berjaya, kita nak mereka juga berjaya seperti kita. InsyaAllah. So, ingat 7 tadi. Siapa yang bagian tulis, dia ingat lah. Okay. Kalau tak tulis dia, maksudnya mereka belum bertukar lagi lah.